اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 62, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wasaniha dukhulu hasyafatin au qadriha min fakidiha walau kanat min zakarin maqtu'in au min bahimatin au mayyitin farjan kubulan au duburan, kubulan au duburan, walau li bahimatin, walau li bahimatin kasamakatin au mayyitin. Terjemahan dia kedua daripada 4 perkara yang mewajibkan mandi. Kedua daripada 4 perkara yang mewajibkan mandi. Terjemahan dia, masukkan kepala penis atau tengkoknya bagi yang tiada memiliki kepala penis, walaupun dari penis lepasan binatang ataupun orang mati. Itu terjemahan dia. Dukhulu hasyafatin, memasukkan oleh seseorang akan hasyafah, kepala penis. Indonesia tau, kepala penis, kepala zakar. Hasyafah adalah kepala zakar. Penis tu zakar lah barangkali. Ada orang Indonesia faham penis. Tengok drama Indonesia tu dia sebut penis ke apa. Kepala penis ini kepala zakar. Atau tengkoknya. Ni payahlah ni. Dia kata tengkok. Pening lah kalau baca terjemahan dia. Atau tengkoknya bagi orang yang tidak memiliki kepala penis. Au qadriha, ataupun qadarnya. Qadar hasyafah, bukan tengkok. Dia temu ke tengkok tu bahasa dia lah tu. Qadar dia min fakidiha, daripada orang yang ketiadaan hasyafah. Sama ada memang kemaluan dia tak ada hasyafah, tak ada kepala zakar terus sahaja, ataupun kepala zakar dia terpotong pada masa khitan, tok muding salah target, dia taki tu telajok sampai ke putus kepala zakar. Contoh zaman dulu lah. Zaman sekarang tak ada dah dia pakai gunting. Ni zaman dulu.
Letak atas batang pisang, kemudian dia pun reting, dia pun takir. Itu cerita loya je tu, bukan cerita sungguh. Saya pun dengar orang cerita. Dia kata ambil batang pisang, letak atas batang pisang, dia pun reting molek, dia pun takir. Nasib tak baik ke, habislah kepala tu. Tu cerita bohong je tu. Ke mana zaman dulu? Itu sungguh ke? Batang pisang sungguh? Kena awak orang je. Tak ada dah. Ada generasi kita ni umur 60 ke apa ke, gunting belah ke dah. Tahu? Haji? Gunting? Parang? Pedang? Ke keri? Keri. Batang pisang kau? Bukan gurah dah ni? Oh, saya ingat aku gurah je. Dia apa batang pisang? Allah, bahaya tu. Memang batang pisang? Tahun bila tu? Sebelum merdeka? Sebelum merdeka tu kali. Saya ingat bergurau je. Saya cerita batang pisang ni sebab dengar orang cerita-cerita gitulah. Ingat ke bergurau je. Batang pisang sungguh. Ni. Tapi tak pernah berlaku lah dok. Mana telajak dah pernah dah. Kalau telajak dah pernah lah. Tak ada dah. Dia pandai dah reting dah. Dia tuju molek. Mana orang yang tak ada dia punya kepala zakat, sama ada terpotong ke ataupun memang Tuhan jadikan kemaluan dia seumpama tu, maka kadarnya adalah 1/4. Tu kadar dia. 1/4 tu kadar bagi orang yang ketiadaan. Kemudian hasyafah ni walaupun dari penis lepasan, walaupun hasyafah ni min zakarin maktu'in, daripada zakar yang terpotong, diterjemah dengan penis ni zakar lah, lepasan. Lepasan ni, lepasan you lah jawapan dia sini. Lepasan ni maktu' ni yang terpotong, jadi accident terpotong. Lepas tu ada orang perempuan dia ambil, dia masuk ke dia. Tu contoh dia. Tu dia panggil masuk hasyafah, walaupun hasyafah tu daripada zakar yang terpotong. Apabila perempuan memasukkan contohnya ke dalam kemaluan dia akan zakar yang terpotong tadi, maka perempuan tu wajiblah kena mandi. Tuan zakar yang terpotong tu tak kena mandi. Binatang ataupun zakar ni zakar binatang. Zakar binatang ni maknanya binatang dengan orang perempuan lah ni. Binatang dengan orang perempuan ataupun orang mati. Makna hasyafah ni orang mati dia, tiba-tiba contohnya isteri dia masukkan hasyafah, suami dia meninggal ke dalam kemaluan dia, tu maka yang perempuan tadi wajib mandi. Kita pun habis dulu. Memasukkan hasyafah ni ke dalam faraj, kemaluan. Faraj ni anggota yang berlubang lah, faraj. Faraj ni terbenar kemaluan perempuan dan terbenar kemaluan lelaki. Pada ni faraj. Dan faraj juga ni terbenar dubur, kemaluan belakang, dipanggil faraj. Faraj ni yang berlubang. Cuma kebanyakan digunakan faraj ni pada uruf pada kubul, kemaluan hadapan perempuan. Jadi faraj ni bukan semestinya kemaluan perempuan. Kemaluan hadapan lelaki pun dipanggil faraj juga. Dubur kemaluan belakang pun dipanggil faraj juga.
Kubul kemaluan perempuan dipanggil faras juga. Cuma kebanyakan menggunakan pada urufnya adalah pada uruf adalah kubul kemaluan perempuan. Jadi faras ni kubul ataupun dubur. Kubul tu bukan wubul. Dia aja salah. Kubul ataupun dubur. Kubul ataupun dubur ni sekalipun faras binatang. Ini lelaki yang memasukkan ke dalam faras binatang. Tadi zakar binatang, mana ni? Zakar binatang yang memasukkannya adalah orang perempuan. Begitulah dia terbalik cerita ni. Misalnya, misal binatang ni ikan. Ikan. Ada faras ikan. Biasa contohnya macam kera, beruk ataupun anjing. Itulah. Ni faras binatang. Dia misal dengan ikan. Maupun faras orang mati. Maknanya isterinya meninggal, suaminya memasukkan kemaluan ke dalam faras isterinya yang sudah meninggal. Walaupun tidak dinamakan zina isteri dia, tetapi haram kerana menyakiti mayat dan keji. Tetapi tak ada kena hudud lah. Tak ada kena hudud. Kalaulah suaminya menyetubuhi akan faras isterinya yang sudah meninggal, mayat. Jadi yang suami itu wajib mandi. Yang mayat isteri ni kalau selesai dah dimandikan, tidak kena mandi semula, tidak ada. Sebab mayat sudah tidak ada taklif syarak, tak ada hukum. Faham tak ni? Arwah isteri ni sudah selesai dimandikan, tiba-tiba disetubuhi oleh suaminya. Suami itu berhadap sawah, wajib mandi. Tetapi isteri yang arwah isteri yang disetubuhi itu kena mandi semula. Tak wajib dimandikan semula arwah isteri ini. Ini disetubuhi. Sama telah pula hanya setakat disentuh. Arwah isteri telah selesai dimandikan, kemudian disunatkan wuduk. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah, kita maklum. Selesai memandikan jenazah, disunatkan kita wudukkan jenazah. Selesai diwudukkan jenazah ni, contohnya suami dia ke sentuh, cium jenazah isteri ni. Kok timbul kata batal wuduk pun, tak ada batal-batal wuduknya. Disetubuhi pun mayat tu tidak dimandikan kembali. Sama telah hanya dia sudah tidak ada taklif syarak. Disetubuhi ni, mayat isteri ni disetubuhi pun tidak wajib dimandikan kembali. Sebab apa? Sebab tak ada taklif dah, tak ada hukum syarak dah atas mayat tadi. Faham tak ni? Bukan kata mayat tu kena mandi semula. Sebab mayat tu telah disetubuhi, maka mayat tu sudah berhadap besar. Tak ada hukum hadap besar pada mayat. Sama juga mayat yang telah diwudukkan, suaminya cium, tak ada dah batal wuduk dianya. Mayat suami yang telah diwudukkan, isterinya cium, tidak membatalkan wuduknya. Sebab ada juga tukang mandi apabila antara suami isteri lah. Kalau anak cucu cium tu tak ada isu lah tu. Anak cucu cium mayat ni tak ada isu. Hak timbulnya antara suami dengan isteri. Mayat suami ataupun mayat isteri sudah diwudukkan, batal wuduk dah. Hak selesai mandi jenazah, disetubuhi, berhadap besar, wajib kena mandi sebelah dah. Pada ni
Ni sentuh pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa batal wudu. Tetapi kalaulah suami ataupun isteri yang cium arwah suami arwah dia ni, kalau berwuduk memang dia batal. Kan kita bicara dahulu kan, perkara yang membatalkan wuduk dahulu, sentuh laki-laki akan perempuan. Apa yang kita dulu? Kita bicara dah dulu. Sentuh laki-laki akan perempuan. Sentuh laki-laki akan perempuan sekalipun tanpa syahwah, sentuh dalam keadaan tidak berlapik, sekalipun salah satu daripada lelaki ataupun perempuan tadi dipaksa, tetap wuduk batal. Ataupun yang disentuh tu mayat, mayat disentuh tu pun batal wuduk orang yang hidup. Akan tetapi tidak membatalkan, tidak batal oleh wuduk mayat. Di Muskat 56 kita terdahulu. Muskat 56 kita terdahulu. Dia sama juga. Sama juga kita bicara dahulu. Perkara yang membatalkan wuduk keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur yang hidup. Maknanya kalau keluar daripada mayat tidak membatalkan wuduk. Jadi mayat ni siap dah mandi, siap dah wuduk, tiba-tiba nak kapan keluar tahi contohnya. Adakah batal wuduk mayat? Tak batal. Keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur, membatalkan wuduk. Kubur dubur orang hidup, bukan orang mati. Kalau keluar daripada orang mati, wuduk orang mati tu tak batal. Sama juga sentuh orang mati yang telah diwudukkan, wuduk orang mati tadi tak batal. Yang menyentuh, kata suami ataupun isteri tadi, kalau dia kebetulan ada wuduk, wuduk dia batal. Sama juga menyetubuhi mayat. Mayat selesai dah dimandikan, disetubuhi oleh suaminya. Mayat tak wajib dimandikan kembali, tapi suami itu berhadap sah. Gitu. Ni hukum dia. Hak ni bab-bab ni perkara yang menyebabkan wajib mandi. Adapun hak suami menyetubuhi mayat isteri itu haram kerana menyakiti mayat dan keji, sekalipun tidak kena hukum hudud. Kalau suami menyetubuhi akan mayat tu, menyetubuhi akan mayat, dia tidak menyebabkan kena hukum had, kena hudud. Tetapi kalau kata bulan Ramadan, wajiblah kena kafarah tu. Kalau bulan Ramadan suami menyetubuhi mayat isteri, mayat tu tak ada isu dah tu. Tapi suami yang menyetubuhi tadi, kalau siang hari bulan Ramadan, kena kafarah jugalah. Kena kafarah, puasa 2 bulan turut-turut. Jadi memasukkan hasyafah ataupun kadar hasyafah bagi orang yang ketiadaan hasyafah pada zakar ke dalam farash, sama ada kemaluan hadapan kubur ataupun kemaluan belakang dubur. Kemudian hasyafah ni, walaupun hasyafah yang telah terpotong, perempuan masukkan hasyafah tadi ke dalam kemaluannya, maka perempuan tu wajib mandi, walaupun tidak kena hukum hudud. Haram tu tetap haram lah. Ataupun hasyafah ni daripada binatang, contohnya anjing ke, kuda ke, maka perempuan tadi yang memasukkan hasyafah ke dalam kemaluannya, perempuan tadi wajib kena mandi. Binatang tu anjing ke, kuda ke, tak kena mandi. Jangan mandi kawang tu pula. Badan ni tak kena mandi. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hukum. Binatang tak ada hukum. Tetapi perempuan yang memasukkan ke dalam kemaluan dia akan hasyafah, zakar kemaluan binatang tadi, maka dia wajib mandi.
Ataupun hasyafah tu hasyafah daripada mayat. Mayat tak ada hukum. Yang perempuan tu wajib kena mandi. Itu kalau mayat tu suami dia. Kalau kita bicara hak tadi ni, mayat tu mayat isteri, suami yang setubuhi, maka suami berhadap besar wajib mandi. Ataupun hasyafah tu daripada mayat, isteri yang setubuhi, maka isteri itu wajib mandi. Mayat tak ada hukum, mayat tak wajib mandi. Kemudian memasukkan ke dalam hasyafah, dalam kemaluan, masuk dalam faraj, sama ada kemaluan hadapan, kemaluan hadapan, maka yang memasukkan hasyafah pun wajib mandi, yang perempuan ni pun wajib mandi. Ataupun memasukkan hasyafah ke dalam dubur, hal ni dia panggil liwat. Ni dia panggil liwat. Jadi apabila memasukkan hasyafah ke dalam dubur, maka yang lelaki tadi menyebabkan wajib mandi. Adapun tuan dubur tak wajib mandi. Ni cerita hukum belaka ni. Ni bicara hukum, tak ada lah nak kata malu ke dalam masjid ke, ni bicara hukum. Jadi kalau diliwat, lelaki memasukkan hasyafah ke dalam dubur, sama ada dubur tu dubur lelaki ataupun dubur perempuan, maka yang lelaki itu wajib mandi. Faham tak ni? Adapun tuan dubur tadi, sama ada lelaki tuan dubur ataupun perempuan tuan dubur, tak wajib mandi. Ni faham tak ni? Tahu tak liwat? Hak liwat ni dulu orang tak tahu liwat ni. Dia liwat ni macam zina lah juga. Kalau kata macam ni, hak kena sebab lah macam zina. Hak kena rejam lah, dihukum macam zina juga. Ini pandangan yang muktamad lah. Liwat sama macam zina. Ada ni, hak sebab 100 orang, hak belum pernah berkahwin, hak lepas hak belum pernah berkahwin. Kalau kata hak sudah berkahwin, samalah, kena rejam. Dia sama hukum dengan zina, liwat ni. Dan ada setengah pandangan, liwat ni bukan kata rejam, bukan kata sebab ataupun rejam. Dia zina ni rejam semata-mata, walaupun belum pernah berkahwin lagi. Kan kita bicara zina yang belum berkahwin, dia sebab 100 orang. Kalau sudah berkahwin, dia kena rejam. Jadi pandangan muktamad, liwat samalah dengan hukum zina dalam hukum hudud. Tapi satu pandangan, berkahwin ke belum berkahwin ke, tetap rejam. Walaupun belum berkahwin, tak ada sebab 100 orang. Dan ada satu pandangan pula, bukan kata rejam ataupun sebab, kena bunuh kedua-duanya. Ini ada pandangan. Pandang ni, ada pandangan, tak ada kata sebab, tak ada kata rejam, kena bunuh kedua-dua. Sebab liwat ni lebih besar daripada berzina. Liwat ni lebih besar daripada berzina. Ni pekerjaan kaum Lut ni, hak liwat ni, ia lebih besar dosa daripada berzina. Lepas tu setengah pandangan, hukum orang liwat ni, hukum hududnya lebih berat nak banding dengan orang berzina, walaupun pandangan muktamad sama je. Kalau yang belum berkahwin 100 orang, kalau sudah berkahwin kena rejam. Pada ni, ni hak memasukkan ke dalam dubur. Tapi dibicara di sini, yang memasukkan saja yang wajib mandi. Adapun tuan dubur sama ada lelaki atau perempuan, tidak wajib mandi. Ni yang memasukkan saja. Kemudian ini memasukkan hasyafah ke dalam faraj, walaupun faraj binatang. Walaupun faraj binatang. Ni pun dia antara hak dosa-dosa besar belaka ni.
Hak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyetubuhi binatang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyetubuhi binatang ni pandangan muktamadnya kena takzir je lah, tidak kena hudud. Walaupun setengah pandangan mengatakan kena hukum hudud macam berzina juga. Tapi ini semua dosa besar belaka ni. Satu pandangan kalau kata menyetubuhi binatang kena hukum bunuh. Man atabahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Ni. Bila mendatang seorang akan binatang, maka hendaklah dibunuh akan orang yang mendatangkan binatang, menyetubuhi binatang, dan sembelih akan binatang tu bersama dengan yang mendatangi akan binatang tu. Maksudnya binatang pun kena sembelih. Ni ada pandangan menyetubuhi binatang kena hukum bunuh. Tapi pandangan muktamad kena takzir. Ni semua berat-berat belaka ni. Akhir zaman ni dia boleh berlaku macam-macam. Kambing lah, apalah berlaku akhir zaman ni. Mana ni? Mendatangi binatang ni, kalau kata siang hari bulan Ramadan, kafarah kena juga. Kafarah puasa 2 bulan tu kenalah. Mendatangi binatang siang hari bulan Ramadan. Jadi yang mendatangi binatang tu kena kafarah. Ya, misal di sini kasama katil. Binatang tu seperti ikan. Tu wallahu alam lah. Jadi macam mana timbul ikan tu? Kan ada kan dalam cerita-cerita YouTube apa semua tu kan ada kan. Hak kambing apa semua sampai ke mati kambing apa semua tu. Tu apa tu? Hak akhir zaman belaka. Cuma dalam kitabnya biasanya kalau buat misal binatang kok kera lah. Wallahu alam lah tu kalau misal kitab. Kera, beruk, anjing. Tu kalau kitab. Kera, kaf, ra, alif. Kera. Biasa orang kadang-kadang buat contoh tak pandai nak baca. Tak pandai nak baca sebab apa? Ejaan dia kaf, ra, alif. Kura, kira, kara, kera ustaz. Kera, kaf, ra, alif. Dah kira, kura, kara. Jangan tak boleh nak baca, tak boleh nak baca lah. Tak jumpa nak baca. Dah kaf, ra, alif. Kera. Dan memang ejaan kera, kaf, ra, alif dah. Ke ejaan Jawi moden eja lain. Takkan kah, ya, ra, alif tu kira. Ni kaf, ra, alif. Tapi kalau dah misal kitab Jawi biasanya buat misal kera. Hak kitab kita ni buat misal ikan. Hak binatang yang disetubuhi. Ada ni. Atau mayat. Tapi di hujung tu kita tak baca hak bawah tu. Hak bawah tu kena baca tu. Au mayitin tu dia kena sama hak bawah. Au mayitin wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Ada bawah tu. Kita tak baca hak bawah tu disambung kepada au mayitin tu. Ataupun farash orang mati. Suami menyetubuhi akan isterinya, maka suami wajib mandi. Adapun mayat wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Orang mati yang seperti ini, orang mati yang seperti ini, yang disetubuhi inilah, tidak usah diulangi dimandikan kerana sudah bukan mukallaf lagi. Yang dia gitu. Au mayitin ataupun farash farash orang mati. Wala yu'adu ghusluhu, dan tidak dikembalikan akan mandinya mandi mayat linqita'i taklifihi kerana sudah terputus, sudah habis taklif syarak atas mayat. Tu hak sambungan kepada au mayitin, sambungan situ tu. Hak wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Kemudian balik kepada memasukkan hasyafah ke dalam farash. Dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dalam mazhab Hambali, dia tak syarat mukallaf. Walaupun dalam mazhab Hanafi Maliki disyarat mukallaf. Mazhab Syafi'i tak syarat mukallaf.
pada ni. Sama ada kedua-dua belah tu mukallaf ataupun tidak menyebabkan wajib mandi. Pada ni. Dia mazhab Hanafi Maliki ini berlaku persetubuhan menyebabkan wajib mandi hanya orang yang sudah baligh. Adapun mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali sama ada yang menyetubuhi ataupun yang disetubuhi wajib mandi. Cuma wajib mandi tu bila? Apabila dia baligh. Apabila dia baligh. Begitu juga kalau berlaku di antara yang menyetubuhi ataupun yang disetubuhi itu orang gila, sama juga menyebabkan wajib mandi. Tetapi bila kau wajib mandi? Lepas dia siuman daripada gila. Dia gitu. Tapi kalau mazhab Hanafi Maliki, syaratnya mukallaf barulah wajib mandi. Kalau kanak-kanak tak ada wajib mandi. Kalau berlaku dengan orang gila tak wajib mandi. Apa mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik tidak. Dia tak syarat mukallaf. Walaupun kanak-kanak, walaupun orang gila sekalipun. Cuma bila kau wajib mandi? Wajib mandi apabila baligh ataupun siuman daripada gila. Cuma kalau kanak-kanak ni yang sudah mumayyiz, dia mandi wajib sah mandi wajib dia sebab dia sudah mumayyiz. Dan kalau kanak-kanak ni umur 7 tahun, yang sudah mumayyiz 7 tahun ni, wajib mak ayah dia suruh dia mandi sebab dia nak sembahyang. Situ. Tapi atas diri kanak-kanak tak ada kewajipan lah. Bila dia wajib mandi? Selepas daripada baligh. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Sekarang kanak-kanak ni mana? Sama ada menyetubuhi ataupun disetubuhi. Kanak-kanak ni tak ada wajib mandi, tapi dia tak wajib mandi segera sebab dia belum baligh. Tapi kalau dia sudah umur 7 tahun, dia wajib kena semayang. Wajib ibu bapa suruh semayang. Sebagaimana ibu bapa wajib suruh anak ni berwuduk, sama juga ibu bapa wajib suruh anak ni mandi wajib. Dan anak yang mandi wajib ni yang sudah mumayyiz, sah mandi wajib dia. Sah mandi wajib. Ada ni. Sebab nak sah ibadah bukan baligh. Nak sah ibadah bukan baligh. Nak sah ibadah adalah mumayyiz. Sekarang ni ibadahnya apa? Mandi wajib. Kalau kanak-kanak yang mandi wajib ni sudah mumayyiz, maka sah mandi wajib dia. Terangkat ada besar dia. Dia tak balik. Macam mana sah mandi wajib? Kita kena ingat dia. Syarat sah ibadah bukan baligh. Baligh syarat wajib ibadah. Syarat sah ibadah mumayyiz. Jadi kalau kanak-kanak ni sudah mumayyiz, wuduk dia sah, mandi wajib dia sah. Pada ni semayang dia sah, puasa dia sah, haji dia pun sah. Hak kanak-kanak yang sudah mumayyiz, sah haji dia. Cuma kewajipan haji hanya sekali sama hidup. Maka walaupun sah haji daripada kanak-kanak yang mumayyiz, tetapi tidak menggugurkan kewajipan haji bagi orang yang kuasa sekali sama hidup. Tak gugur walaupun sah haji itu. Sebab apa? Sebab haji hanya sekali sahaja. Walaupun kanak-kanak ni sah sebab dia sudah mumayyiz, tetapi tidak sempurna sebab belum baligh. Tapi kena ingat, syarat sah ibadah bukan baligh. Syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Syarat wajib ibadah barulah baligh. Jadi bila kanak-kanak yang berhadap besar ni dia mandi, maka sah mandi wajib dia, terangkat hadap besar kerana dia sudah mumayyiz. Dan memang ibu bapa bila anak ni ber-7 tahun, bukan hanya suruh wajib suruh sembahyang, wajib suruh ambil wuduk, bukan wajib suruh mandi wajib kalau dia berhadap besar kerana berlakunya persetubuhan. Pada ni. Ini kita cerita hukum bab berhadap besar mandi wajib ni. Macam mana pula berlaku persetubuhan dengan kanak-kanak? Macam-macam dah boleh berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang kan macam-macam boleh berlaku. Tak kena takak tu. Tu berlaku seumpama tu ni. Tapi macam mana kanak-kanak ni? Yang disetubuhi ni. Tak kena takak ni, macam mana kanak-kanak ni? Berhadap besar. Gitu je lah.
Wajib mandi, tapi bilakah dia wajib mandi? Selepas dia balik. Adapun mazhab Hanafi, Maliki tak ada. Tak ada hadap besar. Nak hadap besar mukallaf. Balik serta berakal. Ada ni. Ya, dia berlaku macam-macam. Kanak-kanak lah. Orang gila lah. Orang gila pun sama juga. Orang gila kena dia. Orang gila tak kira dah. Orang gila tu tak mandi ke apa ke tak kira. Orang gila kan bukan reti apa. Dia pun setubuh orang gila. Maka orang gila tu berhadap besar. Wajib mandi. Wajib mandi apabila dia siuman daripada gila. Dia persetubuhan menyebabkan wajib mandi ni, dia tak syarat kepada mukallaf. Walaupun kanak-kanak, walaupun orang gila sekalipun. Kemudian kena ingatlah, bicara dah minggu lepas, antara keluar mani dengan bersetubuh itu perkara yang mewajibkan mandi asing-asing. Keluar mani tanpa bersetubuh. Bersetubuh tak sempat keluar mani, wajib kena mandi berhadap so. Ada ni. Keluar mani tanpa bersetubuh melalui mimpi, wajib mandi. Bersetubuh tapi belum sempat keluar air mani, wajib mandi. Ini ittifaq 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab. Ada orang tak tahu. Dia kata tak sempat nak siap, orang panggil dia kata. Lepas tu dia kata air mani tak keluar, inzal, belum inzal dia kata, belum inzal. Maka dia kata tak mandi ya. Oh jahilnya. Ittifaq 4 mazhab. Hadis riwayat hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hak Nabi kata izal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Dalam hadis tu ada tak hadis Bukhari Muslim tu? Tak ada. Wa illam yunzil tidak ada. Dalam hadis Bukhari Muslimnya izal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu je. Apabila berjumpa dua khitan, dua tempat khitan tu lah. Hak ghalib dia tempat khitan tu kan. Bila masuk ke dalam jumpalah tempat khitan perempuan. Nabi kata maka wajib mandi. Hak dalam hadis wa illam yunzi, hadis lain. Hadis iza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa illam yunzil. Ni. Apabila duduk antara cabang perempuan yang 4, kemudian Nabi kata bersungguh-sungguh akan cabang yang 4 tu, bersetubuhlah ni, maka wajib atasnya oleh mandi. Wa illam yunzil, sekalipun tidak inzal, sekalipun tidak keluar air mani. Wajib mandi kerana bersetubuh. Di situ ittifaq 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab. Walaupun ada jugalah pandangan macam pandangan Daud Zahiri, kalau tidak keluar mani tak wajib mandi apa semua itu, pandangan yang keluar daripada pandangan 4 mazhab. Laku persetubuhan walaupun tidak inzal sekalipun, wajib mandi. Keluar mani atau bab lain, berlakunya persetubuhan atau bab lain. Kemudian dia nak sebut kata bersetubuh adalah memasukkan sekalian hasyafah. Kalau hanya masuk setengah saja kemudian tak jadi, maka tidak berhadap besar. Mana ni? Kalau masuk setengah saja hasyafah kemudian tak jadi, maka tidak menyebabkan hadap besar, wajib mandi. Dia kena masuk sekalian hasyafah, barulah yang lelaki berhadap besar, yang perempuan pun berhadap besar. Kalau hanya masuk setengah tak jadi, itu tidak menyebabkan berhadap besar. Lelaki pun tidak berhadap besar, hak perempuan pun tidak berhadap besar. Sebab dia nak panggil bersetubuh ni selepas daripada mana memasukkan hasyafah. Hak ni perkara lain lah. Berlaku persetubuhan di siang hari Ramadan. Yang lelaki wajib kena kafarah puasa 2 bulan turut-turut, perempuan tak kena.
Perempuan tak kena. Mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hambali, lelaki pun kafarah puasa 2 bulan turut-turut 60 hari puasa, jangan putus walaupun 1 hari. Perempuan wajib juga kalau mazhab Hambali. Kalau perempuan wajib juga, perempuan tak akan dapat puasa 30 hari turut-turut, 60 hari turut, perempuan tak akan dapat. Perempuan akan diselangi dengan haid, melainkan perempuan tu hamil. Barulah boleh kata 2 bulan turut-turut tu. Jadi mazhab Hambali, perempuan wajib juga kafarah puasa 2 bulan turut-turut kalau datang haid tidak memutuskan 2 bulan turut-turut tu. Berarti puasa kering haid sama balik hak sebelum tu. Mana tak butuh lah. Lelaki ni 60 hari turut-turut sungguh. Hari yang ke-60 lelaki ni hak kafarah puasa 2 bulan turut-turut, hari yang ke-60 tu mati dah dia je. Kenapa? Kena buka. Tidak berbuka puasa, matilah dia je. Ni mana pelik dah ni, mana lapar sangat hari yang ke-60 dah 1 hari lagi nak cukup 2 bulan turut-turut. Hari 60 tak boleh dah. Kok mana pun kena makan. Mati tak makan kita kata. Mana ni? Putus juga 60 hari tu kena 1 hari semula sampai ke 60. Tu. 60 hari sungguh-sungguh ni. Hari yang ke-60 tu berbuka. Putus 60 hari tu kena 1 hari 2 hari semula sampai ke 60. Kalau perempuan ni diputus dengan haid mazhab Hambali, tak putus 60 hari tu sambung semula. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i orang lelaki saja wajib kafarah, orang perempuan tidak wajib kafarah. Kenapa? Yang lelaki wajib kafarah sebab lelaki batal puasa kerana bersetubuh selepas masuk qada hasyafah. Batal puasa kerana bersetubuh, sebab tu kena kafarah. Dia membatalkan puasa kerana perkara lain, minum air contohnya sebelum bersetubuh, itu tidak kena kafarah, tapi dosa besar kerana dengan sengaja berbuka puasa tanpa uzur syar'i. Puasa sebanyak hayat pun tidak akan dapat menampung kembali 1 hari yang dia berbuka dengan sengaja. Kena faham molek tu. Itu bukan jalan keluar untuk bersetubuh di sehari bulan Ramadan. Itu bukan jalan keluar. Itu dosa yang amat besar, sengaja berbuka puasa. Jadi makna yang lelaki ni batal puasa kerana bersetubuh. Kalau saya sebut tadi tu, kalau minum air dahulu tu, itu hukum fiqh lah. Hukum fiqh haram, dosa besar. Bukan hukum tasawuf haram, hukum fiqh boleh tak boleh je. Hukum fiqh haram, dosa besar tu. Ini bicara hukum fiqh, orang yang sengaja berbuka puasa. Ada pula kata haram tu hukum tasawuf, hukum fiqh boleh tak boleh je dia kata hak berbuka puasa. Hukum tasawuf mana pula berbuka puasa tu hukum fiqh. Ni hak orang yang nak tunjuk jalan siang hari Ramadan boleh nak bersetubuh tapi minum air lah dulu. Kan kata haram dosa besar. Haram tu hukum tasawuf, bukan hukum fiqh. Hukum fiqh boleh tak boleh je, siapa ajar gitu. Ni hak karut belaka lah ni. Hukum fiqh lah ni, berbuka puasa tu hukum fiqh. Bukan bicara hukum tasawuf. Jadi yang lelaki ni batal puasa kerana bersetubuh. Sebaliknya perempuan, dia batal puasa bukan kerana bersetubuh. Masuk sesuatu ke dalam rongga dengan bahawa masuk setengah hasyafah tu, puasa perempuan sudah batal. Maka perempuan bukan batal dengan bersetubuh. Sebab tu perempuan tidak kena kafarah. Sebab tu kata kalau siang hari Ramadan, jadi suami ni dia memasukkan setengah hasyafah, lepas tu tak jadi, dosa besar ni mana boleh. Suami pun tarik balik, keluar balik dia punya hasyafah dia, masuk separuh dah. Yang perempuan sudah batal puasa kerana masuk satu rongga. Yang lelaki belum batal puasa sebab belum nama bersetubuh lagi. Dia gitu. Sebab nak panggil bersetubuh ni kena masuk hasyafah sepenuhnya baru dihukumkan bersetubuh. Jadi kalau dia masuk separuh sehari bulan Ramadan ni, suami isteri ni tiba-tiba masuk separuh tak jadi, sebab dosa besar ni, tak jadi dianya, berhenti. Maka yang perempuan puasa tetap dah batal kerana faras perempuan dipanggil rongga, masuk setengah hasyafah, sudah masuk satu dalam rongga, puasa sudah batal bagi perempuan. Lelaki tak batal sebab tidak dinamakan bersetubuh lagi. Ada ni. Sebab itulah kata lelaki
wajib kafarah sebab batal atas nama setubuh. Perempuan tidak kena kafarah puasa bulan tu kerana batal bukan atas nama setubuh, batal atas nama masuk sesuatu dalam rongga, makna masuk separuh hasyafah tu batal dah. Walaupun belum nama bersetubuh. Walaupun belum nama bersetubuh tapi batal dah. Ni hak pekoh, bicara pekoh. Kenapa pula sama-sama bersetubuh siang hari bulan Ramadan, suami saja yang kena kafarah, isteri tak kena kafarah, yang ajaknya isteri, contohlah. Sebab suami batal atas nama bersetubuh selepas memasukkan hasyafah, yang isteri batal bukan atas nama bersetubuh, atas nama masuk sesuatu dalam rongga, masuk separuh hasyafah, isteri sudah batal puasa, lepas tu lenyap hasyafah, dia puasa batal dah sebelum tu, bukan batal dengan nama bersetubuh. Dah ni. Kira habislah kita minggu ni. Kira minggu ni agak lain sikit lah bicara kita. Bicara kita kena bicara sungguh-sungguh lah, kena bicara betul-betul. Kena bicara betul-betul. Tapi tak apalah ni, hak ni kita kelas ni, kelas orang depan orang lelaki belaka. Saya dulu mengajar depan orang perempuan lelaki tak ada, kelas muslimat terus. Nak cerita macam mana? Ceritalah macam mana pun. Gitulah. Hak dah kitab hukum hakam kena cerita. Tak boleh nak malu pada perkara hukum hakam. Nak bab hukum hakam kena tahu cerita molek-molek. Kena cerita satu-satu. Hak sebagaimana kata Ummu Sulaim tu lah. Datang jumpa Nabi SAW nak tanya hak bab malu ni. Ummu Sulaim mengatakan, innallaha la yastahyi minal haq. Tuhan tak malu daripada kebenaran. Dia nak tanya benda hak tu sikit lah. Gitulah. Tak nak malu lah. Ini bab hukum hakam. Kerana kita ni orang lelaki depan bolehlah cerita. Kalau orang puan depan, masa tu pula saya pula baru je mengajar. Malu nak cerita. Malu tak malu pun. Tengok di rumah tu mikir dah. Siap hari ni. Baca kitab. Ni masuklah tajuk perkara yang menyebabkan wajib mandi. Jadi panjang cerita. Saya mengajar masa kitab Wisyahul Afrah. Panjang cerita tu. Masa di rumah tu mikir dah. Nak cerita macam mana ni. Nak lakar kitab sedar dia orang. Kena baca lah. Lepas tu macam mana? Baca betul-betul lah. Dah masa ngaji pondok, tunggu baca mana? Tunggu baca betul-betul lah. Straight tunggu. Pak nak murid depan, sengih-sengih nak murid depan. Tunggu tak? Straight, serius je. Serius dia buat macam tu. Dia buat macam tu pelik-pelik, tapi serius je, senyum tak apa tak. Hak duduk depan tu senyum lah, hak duduk depan. Apa? Sengih hak depan tu gua dah tahu, tapi dia cerita satu-satu. Mana cerita tak ada bab hukum, tak ada nak malu. Tapi kata Allah kata seriusnya lah tu, serius dia malu orang kali. Tapi serius dia cerita dia bisa. Cerita dia bisa. Kata boleh tahan juga kata tu. Serius tapi dia bisa. Contoh dia bisa, dia buat masalah pun bisa. Berat lagi masalah dia ceritanya. Ni kita cerita kodok gini je. Tapi serius pun. Cerita sungguh-sungguh. Cerita bab hukum. Kena faham molek dah. Berkait dengan perkara yang mewajibkan mandi. Yang kedua daripada 4 perkara yang mewajibkan mandi dalam Qurratu Ain. Dalam Fathul Mu'in ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Wasalisuha haidun ay inqita'u. Ketiga haid setelah berhenti pendarahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.